Baru-baru ini, konsep atau terma Indo-Pasifik mula diguna pakai dalam strategi geopolitik kontemporari. Namun, adakah anda tahu yang konsep ini telah pun diperkenalkan sejak 1942 oleh strategis Jerman iaitu Karl Hochhofer dalam karyanya Geopolitics of the Pacific Ocean. Persoalan yang menarik untuk dikaji kini ialah bagaimanakah penggunaan kontemporari Indo-Pasifik dan apakah impaknya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlulah faham tentang apa itu Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ini ingin mengkonseptualkan sebuah rantau geopolitik yang merangkumi negara dan pulau yang terdapat di Lautan India hingga ke Lautan Pasifik. Dari Iran hingga ke hujung Pulau Hawaii ini boleh dikonsepkan sebagai kawasan Indo-Pasifik. Istilah Indo-Pasifik ini telah menjadi konsep serantau yang diiktiraf secara meluas oleh negara-negara seperti Amerika Syarikat, Australia, Jepun, India, Perancis, United Kingdom dan ASEAN. Pengiktirafan ini dapat dilihat melalui pelibatan mereka dalam diskusi serantau dan polisi negara yang khusus bagi mengurus kepentingan mereka di Indo-Pasifik. Namun setakat ini, boleh difahami dalam penggunaan kontemporari, Indo-Pasifik hanya terhad dalam soal keselamatan dan ekonomi. Dan pada video kali ini, kita akan cuba fokus kepada perkembangan Indo-Pasifik melalui rancangan strategik Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diketuai Amerika Syarikat. Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) ialah inisiatif ekonomi yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pada 23 Mei 2022. Rangka kerja ini dilancarkan bersama 14 negara pengasas yang mengambil bahagian. Melalui inisiatif ini, IPEF bercita-cita untuk menjadikan ekonomi ahlinya berkembang lebih pesat dan adil melalui 4 tunjang utama iaitu Fair and Resilient Trade, Supply Chain Resilience, Infrastructure, Clean Energy and Decarbonization, Tax and Anti-Corruption. Tapi di sebalik perancangan ideal yang cuba digerakkan oleh IPEF, terdapat juga beberapa cabaran yang boleh menggugat IPEF daripada mencapai misinya. Antara cabaran yang dihadapi oleh IPEF ialah yang pertama, sistem tidak sesuai untuk semua ahli. Sebagai contoh, salah satu ahli IPEF iaitu India telah menarik diri daripada IPEF atas alasan tidak selesa dengan standard data dan privasi yang ditetapkan kepada ahli IPEF. Yang kedua, IPEF dilihat sebagai kerjasama politik berbanding kerjasama ekonomi. IPEF bukanlah sebuah perjanjian ekonomi serantau seperti NAFTA atau AFTA. Ia tidak ada akses pasaran dan tidak ada pengurangan tarif boleh dilaksanakan. Bekas Perdana Menteri Malaysia juga iaitu Mahathir Mohamad ada memberi komen kontroversi beliau terhadap IPEF. China is a big trending partner for Malaysia. We don't want to see any tension, any conflict with China, and we hope that US will realise that China is there. It's not going to disappear, and we have to live with China, which is now richer than most countries in the world. Dan cabaran yang ketiga, IPEF terlalu fokus kepada kuasa besar. Naratif keselamatan dan ekonomi IPEF digunakan adalah sangat terhad kepada kuasa besar. Misalnya, bekas Menteri Luar Maldives berkata ancaman menangkap ikan secara haram atau ancaman perubahan iklim suatu benda yang kecil bagi negara lain. Tetapi ancaman ini adalah soal hidup dan mati bagi negara kecil seperti kami. Justru, penggunaan Indo-Pasifik jika mahu betul-betul menjadi signifikan terhadap semua negara yang terlibat, seharusnya makna sekuriti dan ekonomi perlu diluaskan dengan mengambil kira kepentingan negara-negara kecil yang sudah tentu mempunyai keutamaan yang lain.